Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa nasruhu wa wala. Kita alhamdulillah dapat berjumpa lagi dalam satu lagi siri pengajian daripada Tirmizi Center, iaitu menyambung huraian kitab Musnad Imam Ad-Darimi rahimahullah. Kita telah pun mula kelas yang pertama minggu lepas, dan ini adalah siri yang kedua, dan kita telah pun membaca bab yang pertama ataupun kitab yang pertama dan beberapa bab awal, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-6. Ini bab yang kedua, baru bab yang kedua, hadis yang ke-6, iaitu bab sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kutubi qabla mab'athihi. Jadi kita tengok bab ini, Imam Ad-Darimi mulakan kitab dia dengan satu permulaan yang lain sikit daripada kitab-kitab hadis yang lain, iaitu beliau mulakan dengan menyebut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mukjizat Nabi dan sebagainya. Untuk memulakan kitab dia, maksudnya memperkenalkan baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cara susunan Imam Ad-Darimi rahimahullah yang meninggal pada tahun 255 Hijrah. Jadi kita sambung insya-Allah bab yang kedua, hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ad-Darimi rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala akhbarana Al-Hasan bin Rabi' qala hadatsana Abu Al-Ahwasi 'an Al-Amash 'an Abi Shalih annahu qala Ka'ab. Jadi sampai kepada berkata Ka'ab. Jadi Ka'ab ni ialah Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab ni adalah salah seorang tabi'i yang tidak sempat bertemu Nabi SAW, tapi sempat berjumpa dengan para sahabat. Ka'ab ni asalnya pendeta Yahudi, sebab itu digelar Al-Ahbar, dan dia dikenali dengan banyak menceritakan tentang apa yang beliau pelajari dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, kitab-kitab terdahulu, itu maksud dia. Jadi bila Imam kita Ad-Darimi membawa tajuk sifat Nabi SAW dalam kitab-kitab sebelum daripada kebangkitan baginda, iaitu kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT sebelum kitab Al-Quran, sebelum kebangkitan Nabi SAW, iaitu kitab-kitab yang banyak, yang utama seperti Zabur, Taurat, Injil. Maka ahli kitab ni merujuk kepada kitab yang terdahulu. Jadi kisah baginda, sifat baginda telah pun ada dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi apa buktinya? Al-Quran menyebut bahawa orang-orang ahli kitab mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi macam mereka kenal anak mereka sendiri. Dan Nabi juga tertulis namanya, kisahnya, sifatnya dalam kitab mereka. Maktuban indahum, Al-Quran sebut yajnuhu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Maksudnya ditulis, sifatnya tertulis, namanya, sifatnya, ceritanya ada dalam kitab-kitab terdahulu. Dan tuan-tuan yang mungkin mengikuti ini telah pun tahu bahawa ramai orang buat kajian bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab sebelum, ataupun dalam dipanggil religious scriptures, kitab-kitab yang berkaitan agama yang terdahulu. Baik, jadi Imam Ad-Darimi bawa satu riwayat daripada Ka'ab Al-Ahbar, iaitu seorang tabi'i yang masuk Islam di zaman Sayyidina Umar. Itu disebut oleh para ulama. Beliau masuk Islam selepas kewafatan Nabi dan datang ke Madinah, dan Sayyidina Umar membenarkan Ka'ab bercerita tentang apa yang dia tahu daripada kitab-kitab terdahulu. Dan para sahabat memang berpegang sebegitu. Kita faham dalam hadis Nabi SAW, Nabi di zaman baginda sendiri, Nabi telah izinkan, Nabi menyebut dalam sebuah hadis, hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh ceritalah tentang Bani Israel, ambillah cerita tentang mereka, daripada mereka, dan tidak ada, jangan kamu rasa haraj, rasa susah hati, rasa bersalah. Dan maksud hadis itu ialah ada dua, kata ulama. Maksudnya pertama, ceritalah tentang Bani Israel, dan jangan rasa susah hati, sebab cerita mereka kan melawan Allah, melawan Nabi, cerita tak best, tak seronok. Tapi cerita itu sebagai pengajaran, sebutkan cerita mereka dalam Al-Quran, dalam hadis, walaupun tak sedap kita nak cerita sebab mereka melawan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ceritakanlah, jangan rasa susah hati, sebab ini pengajaran. Makna yang kedua ialah ambillah riwayat daripada mereka,
iaitu Israiliyat, yang kita panggil Israiliyat. Apa itu Israiliyat, tuan-tuan? Israiliyat ni ialah riwayat tentang kisah terdahulu yang ada dalam kalangan ahli kitab. Riwayat tentang kisah terdahulu. Kadang-kadang kita jumpa orang tanya kita, "Ustaz, ini hadis ke Israiliyat? Ini Israiliyat ke apa?" Jadi kadang-kadang ada orang campur aduk antara hadis ni ialah apa yang datang daripada Nabi SAW. Israiliyat ni ialah apa yang datang daripada ahli kitab tentang agama, tentang benda ghaib, tentang benda terdahulu. Bila sebut benda ghaib ni ada 3. Ghaib yang sedang ada, yang telah berlaku, yang akan datang. Maka Israiliyat adalah kisah-kisah yang dibawa oleh ahli kitab. Sebahagian mereka menceritakan kepada orang Islam selepas masuk Islam, seperti Ka'ab Al-Ahbar. Dia cerita dulunya begini dan begitu dan begini, aku pernah baca begitu dan begini. Maka yang menariknya, Sayyidina Umar antara yang membenarkan Ka'ab bercerita, walaupun ada orang yang mengkritik Ka'ab sebab dia banyak sangat bercerita yang tidak pasti, tapi yang penting ialah ada keizinan daripada Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain. Maka di antara kisah Ka'ab ni masuk dalam kitab kita, kitab Imam Ad-Darimi. Kita bacakan, dia kata, Ka'ab berkata, "Najidu maktuban." Aku telah jumpa tertulis, masuk dalam kitab-kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat dia? Muhammadun Rasulullah la fadhun wala ghaliz. Muhammad itu Rasulullah, tidak kasar, tidak keras, tidak berakhlak buruk. Wala sakhabun bil aswaq, tidak juga menjerit-jerit di pasar. Ini sifat ni, menjerit-jerit ni sakhab, iaitu sentiasa menjerit-jerit. Tapi ulama kata bukanlah Nabi ni jerit kadang-kadang, bukan juga. Tapi ayat ni masuk sakhab ni ialah menafikan terus daripada Nabi SAW. Maksudnya di mana-mana pun Nabi tidak terjerit-jerit, iaitu benda yang tak elok dibuat. Macam orang kenal kita ni asyik terjerit-jerit, asyik bercakap suara tinggi, kan tak elok. Maka Nabi bukan begitu. Ini sifat yang dalam kitab terdahulu, sifat yang detail, terperinci. Wala jazzi bisayyi'ati sayyi'ah. Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yaghfir. Tapi Nabi memaafkan dan juga mengampunkan. Wa ummatuhul hammadun. Umatnya, maksudnya para sahabat dan seterusnya, ialah al-hammadun. Apa hammadun? Umat Nabi Muhammad ni, kata kitab yang terdahulu, ialah mereka sentiasa mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang berlaku, alhamdulillah. Allah takdirkan yang baik, yang kita suka, yang kita tak suka, kita syukur, alhamdulillah. Maksud apa yang berlaku, kita terima. Sentiasa memuji Allah SWT. Hammadun. Yukabbirun Allah ala kulli najdin. Mereka sentiasa bertakbir ketika nak menaiki tempat yang tinggi. Dalam banyak hadis juga disebutkan bahawa para sahabat bercerita, kami bila naik tempat tinggi, kami takbir. Bila kami turun, kami tasbih. Ini berlaku dalam musafir, dalam peperangan. Bila panjat gunung yang tinggi, kena Allahu Akbar itu. Kemudian turun, subhanallah, subhanallah itu. Ini kata ulama, antara cara sahabat berzikir, dan juga antara hikmah dia, bila nak naik tempat yang tinggi, akan rasa macam susah dan besar. Maka Allah lebih hebat dan Allah lebih penting daripada semuanya. Maka turun pula memuji Allah SWT, menafikan kerendahan daripada Allah SWT, sebab turun tempat yang rendah. Kemudian kata ulama, tak mesti kita buat macam tu. Maksudnya naik tangga Allahu Akbar, turun tangga subhanallah. Ini ulama kata tak mesti macam tu, tapi maksudnya ialah di sebalik makna itu, makna zikir, iaitu mereka akan buat begini dalam peperangan, dalam musafir dan sebagainya. Maka cerita mereka ni maksudnya ada dalam kitab terdahulu, bukan hanya cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cerita para sahabat. Kemudian yata'azzaruna, dan sebagian riwayat menyebutkan ya'tazirun, dua makna betul. Yata'azzaru maksud memakai izar, iaitu kain sarung, ala ansafihim, sampai separuh betis. So ini adalah cara para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa pakai baju yang singkat, separuh betis, maksudnya separuh betis, maksudnya lelaki, orang lelaki. Ini antara cara mereka berpakaian. Jadi bukanlah wajib bagi seorang itu, tapi kalau ada orang buat, tuan-tuan yang ikuti, kalau ada orang yang buat, kita jumpa ada orang lelaki pakai jubah singkat, dulu kita pergi haji ke umrah, jumpa di Malaysia, kita jumpa, kita jangan pelekehkan, jangan permainkan. Ini dia nak ikut Nabi SAW dari sudut itu.
Walaupun kita boleh melabuhkan lagi dan melabuhkan lagi, tapi kalau dia nak buat begitu, itu kita panggil hak dia. Kita cakap mudah, jubah dia lah. Jubah dia dan betih dia. So kita tak payah kacau. Tapi kita faham, oh ini maksud dia nak ikut itu. Sebab itu dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan tentang kain sarung Nabi ataupun selabuh mana pakaian baginda, disebutkan separuh betis. Sebab tu bila ada sahabat Nabi tegur kepada dia, irfa' izarak, angkat sikit betis, angkat sikit jubah kamu ke atas sikit. Maka dia menjawab, Rasulullah, ini kain sarung yang lama ataupun jubah yang lama, kain sarung yang dah tak apalah Rasulullah, maksudnya dah buruk. Maka Nabi kata, amalaka fiyya uswah. Nabi kata dekat sahabat tu, Nabi kata, tak maukah kamu ikut aku? Tidakkah kamu mahu untuk mencontohi aku? Tak apalah benda tu, kain sarung lama ke, jubah lama ke, tak bolehkah ikut saya? Nabi kata. Maka sahabat ni, ayat tu kira kita panggil, ayat tu kira ayat deep lah, kan? Maksudnya saya ikut Rasulullah. Maksudnya ada orang nak buat begitu, kita faham. Ada orang nak labuhkan sikit, dibolehkan. Ulama kata tidak menjadi masalah, kecuali kalau dia sampai labuh sangat sampai mengotorkan balik pakaian. Baik. Wa yatawadda'una ala atrafihim, mereka berwuduk sehingga ke seluruh anggota. Munadihi minadi fi jawis sama. Muazzin mereka menyeru solat sehingga suara terdengar di langit. Maksudnya melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Safuhum fil qitali wa safuhum fis salati sawa'un. Barisan saf mereka dalam peperangan dan saf mereka dalam solat sama. Maksud mereka sentiasa tersusun dalam keadaan saf, walaupun dalam peperangan walaupun dalam solat. Kemudian lahum bil laili dawiyun kadawiyin nahli, mereka di waktu malam berbunyi seperti bunyi lebah. Maksudnya apa? Maksud mereka baca Quran dan zikir sebagainya, sampai kedengaran bunyi seperti kita dengar suara yang jelas tak jelas begitu. Bila seakan-akan bila kita lalu di kawasan mereka pada waktu malam, mereka akan membaca Quran begitu banyak, kita dengar bunyi macam bunyi sekawan lebah banyak datang. Bunyi suara, rupanya suara orang baca Quran. Dan ini secara peribadi saya pernah dengar diceritakan oleh Syekh Hamzah Yusof, penakwah daripada Amerika, yang bercerita tentang bila dia pernah berada di Mauritania. Dia menuntut talaqi ilmu di sana. Dan dia kata Mauritania pada waktu itu, mungkin sampai sekarang, Allahu'alam, dia kata pada waktu itu tiada TV, tiada internet, tiada apa. Maka di waktu malam, dia kata bila kita keluar ke jalan-jalan di sekitar rumah Mauritania, kita akan dengar bunyi orang baca Quran di waktu malam, seperti yang disebut dalam hadis. Jadi hari ini dengar bunyi TV ya, bunyi cerita macam-macam tu. Kadang-kadang dengar gol, tu maksud bola, kita tengok bola. Jadi benda ni kita bayang macam mana benda nak kembali balik ke zaman tu. Kembali balik benda tu boleh dibuat. Saya cadang kepada tuan-tuan yang mengikuti ni ialah tutup TV. Tapi kalau tutup TV dan tak baca Quran, tak bunyi apa juga. Jadi kena tutup TV dan hidupkan dengan bacaan Quran, ataupun buka baca Quran lah. Dalam kita ada handphone kita dan sebagainya. Maksud kita banyakkan Quran dalam rumah. Sebab tu Nabi pesan bahawa rumah ni la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Maksudnya tak sembahyang sunat dan tak baca Quran. Kemudian satu lagi hadis ialah Nabi SAW kata, rumah yang innal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah tafiru minhu syaitan, atau kama qala, ataupun la tadkhuluhu syaitan, la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Syaitan maksudnya apa? Syaitan yang mengganggu, syaitan yang liar dan sebagainya. Bermakna kita hidupkan balik benda ni. Bila kita dapati para sahabat, maklumlah mereka tidak ada TV, tak ada internet, tak ada apa. Jadi mereka isi masa mereka dengan apa? Dengan baca Quran, sampai pada waktu malam terdengar bunyi semua orang baca Quran. Maka dia lalu di jalan-jalan di Madinah, didengar suara seperti sekawan lebah datang. Rupanya ini manusia yang baca Quran. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Makkah. Ini kita balik kepada sifat yang ada dalam kitab tu dahulu. Wa muhajiruhu bi Tabah. Tabah ni Madinah, tempat hijrah di Madinah. Dah beritahu semua dah. Wa mulkuhu bi Syam, dan kerajaannya akan melangkaui Syam. Maksudnya Islam akan tersebar. Sebab tu kita dapati orang-orang Yahudi bila jumpa dengan Abu Talib yang bawa Rasulullah SAW berniaga, dalam sirah disebutkan, mereka tanya Abu Talib, siapa ni budak ni?
Maka Abu Talib nak bimbang, takut dia apa-apakan, dan dia sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia anggap macam anak dia. Maka dia kata, anak aku. Maka pendeta ataupun rahib tadi kata, ini bukan anak kamu, ayah dia sudah pun mati, kami kenal dia ni anak yatim, begini sifat dia. Maka terkejut Abu Talib, macam mana kamu boleh tahu? Dan kami kenal dia. Pertama, membaca daripada kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, kami nampak mukjizat berlaku. Dia panggil irhas, iaitu keajaiban sebelum kenabian. Awal lindungi dia, batu menghadap dia, mengucap salam kepada dia, pokok, bila dia duduk pokok tunduk. Ini dilihat, diperhatikan. Maka orang Yahudi kata, bawa baliklah budak ni, bahaya. Pendeta ni kata, bawa baliklah bahaya, kerana nanti ada orang yang nak dengki, yang di hati sebagai kalangan Yahudi nak bunuh dia. Maka ini dipanggil kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam telah diketahui dalam pelbagai bentuk. Sebab itu ada ulama katakan, kita baca dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Hiraql. Bagaimana Hiraql kata, aku membaca bacaan di bintang-bintang dan aku dapati bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni akan muncul di kalangan Arab semua. Jadi ada orang kata, kenapa Hiraql ni tengok bintang-bintang, ahli nujum ni kan benda yang bersifat tekaan, ramalan yang tak betul. Tapi kenapa dia boleh nampak juga yang Nabi akan muncul? Maka ulama kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan begitu banyak bukti kedatangan Nabi dalam pelbagai bentuk kepada semua orang. Sampai ke tahap orang yang buat benda pelik-pelik dia pun boleh nampak Nabi akan lahir, Nabi akan datang. Maknanya diketahui, tapi tak tahu bila, secara tepatnya, di mana, siapa, tapi boleh jangka. Maka ini dipanggil seluruh alam menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Baik, kita masuk hadis yang ketujuh, juga masih lembab yang sama, iaitu disebut pula oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sahabat Nabi yang kita tahu bagaimana dia nak masuk Islam. Dia ni pendeta Yahudi. Kemudian bila dia masuk Islam, dia kata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah, wahai Rasulullah, Yahudi ni jahat. Kalau aku masuk Islam, mesti dia akan dihina. Maka Rasulullah nak tahu bukti. Baik, Rasulullah panggil dia orang, tanya, siapa saya? Kemudian bagi tahu saya masuk Islam. Tengok apa komen. Maka dia berlindung di belakang ataupun dalam. Kemudian Rasulullah cakap, Rasulullah panggil orang Yahudi, cakap, siapa Abdullah bin Salam? Oh, dia kata, khairuna ibnu khairina, ini orang baik pada kalangan kami, orang alim, bla bla, puji habis. Kemudian Nabi kata, kalau dia masuk Islam macam mana? Oh, dia kata, na'udzubillah, macam itulah. Tak mungkin, tak mungkin. Tiba-tiba dia keluar, Abdullah bin Salam keluar. Dia kata, aku mengucap dan aku menyaksikan bahawa Rasulullah ni Muhammad Rasulullah, aku masuk Islam. Terus orang Yahudi dia kata apa? Ini syarruna ibnu syarrina, ini orang jahat daripada kalangan kami, dia paling jahat, bapak dia pun jahat. Cuba tengok, ini perangai. Bila yang kita bimbang apa, orang kata apa zaman sekarang, kata apa dia, bila time berkawan tu, orang kata apa, kentut pun wangi. Itu orang kata lah. Tapi bila time marah, semua benda salah, walaupun dengan benar. So kita tak boleh macam tu. Kebenaran adalah kebenaran. Walaupun kita baik dengan orang tu ataupun tak baik, yang betul-betul lah. Sebab tu antara perkara yang susah, kata cerdik pandai, ialah memuji kebaikan musuh. Ini susah. Kita anggap dia musuh, tiba-tiba dia buat baik. Satu lagi ialah menegur kesalahan kawan. So ini susah. So ini yang disebut orang kata apa, berpada-pada, jangan berlebihan, sederhana. Yang kata-kata Sayyidina Ali, habibaka haunan ma, nak sayang tu sayang berpada-pada, takut satu hari benci. Nak benci jangan benci sangat, takut satu hari suka. Jadi ini dipanggil kesederhanaan. Baik, Ibn Salam, Allah sedang kata apa? Dia kata, aku telah membaca sifat Nabi dalam kitab terdahulu. Sama juga macam Ka'ab. Dia kata pula, dia kata, inna lanajidu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kami jumpai tentang sifat Nabi dalam kitab-kitab terdahulu ialah, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Kami telah mengutuskan engkau ya Muhammad sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai memberi amaran, dan sebagai pelindung kepada orang-orang ummiyin, orang-orang Arab. Dan seterusnya, anta abdi wa rasuli, engkaulah hambaku, engkaulah rasulku. Samaituhu al-mutawakkil, aku namakan dia al-mutawakkil, yang bertawakal. Laisa bifadhin wala ghalidh, dia tidak kasar, tidak keras hati, tidak berakhlak buruk.
wala sakhabin bil aswaq. Ini tadi sad, ini sin, sama makna, iaitu menjerit, meninggikan suara di pasar. Wala jazi bi sayyiati mithlaha walakin ya'fu wa yatajawaz, tidak membalas buruk dengan buruk tapi mengampunkan dan memaafkan. Walan aqbidahu hatta yuqimal millatal muta'awwijah, aku tidak akan wafatkannya sehinggalah dia telah membetulkan agama yang telah bengkok. Maksudnya telah membetulkan keadaan masyarakat kembali kepada agama yang lurus. Bi an yushhada an la ilaha illallah, supaya orang bersaksi betul-betul mereka Allah. Naftahu bihi a'yunan umya, kata Allah dalam kitab-kitab terdahulu, dengannya aku membuka mata-mata yang buta, wa adhanan summa, dan telinga-telinga yang peka, wa quluban ghulfa, dan hati yang tertutup. Maksudnya masuk Islam. Orang yang tidak masuk Islam ibarat matanya tidak melihat, telinga tidak mendengar dan sebagainya. Dan kemudian benda yang sama juga disebutkan dalam kitab kita yang ke-8, riwayat yang ke-8, dia kata sini, qala Ata'un bin Yasarin wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi ana sami'a Ka'ab yaqulu mithla ma qala Ibn Salam. Jadi di antara orang yang riwayat benda ni dia kata aku dengar benda yang sama macam Abdullah bin Salam kata itu disebut oleh Ka'ab yang tadi, Ka'ab al-Ahbar. Maknanya memang benda ni datang dalam kitab-kitab mereka. So ini antara benda yang kita katakan Israiliyat tadi. Baik, saya mungkin lupa sebut bahawa Israiliyat ni, kata ulama, kita kena handle dengan cara pertama, kalau kita ambil kisah-kisah terdahulu daripada ahli kitab, daripada Yahudi Kristian ataupun Israiliyat yang telah ada dalam kitab-kitab, kalau pertama, kalau dia menyerupai dan menepati apa yang ada dalam Quran dan hadis, so kita terima. Kata sebagai ulama, ini kita panggil Islamiyat, maksud Islam, dia sama sebiji, tak ada masalah. Yang kedua, kalau nampak bertentangan nyata dengan Quran dan hadis, kita tolak, maka itu tidak benar ataupun tidak tepat, ataupun kita tak ambil. Tapi yang ketiga ni masalah yang ulama bincang dengan halus, dengan teliti, iaitu kalau ada Israiliyat yang tidak bercanggah secara nyata dan tidak pula tepat sebiji, dia dalam keadaan misteri, bukan misteri, dia panggil apa, KIV, no? Istilah dia boleh, tak pasti. Maksudnya apa? Contohnya Ashabul Kahfi ada dalam Quran, guanya kat mana? Allahu a'lam. Adalah cerita gua dekat situ, kat sini, kat sana. Saya pun duduk kat Jordan dulu belajar, pergi gua dekat sana. Saya memang confident lah ni gua dia. Tiba-tiba saya dapat tahu ada tempat lain pun claim gua dekat sana juga. So masa tu macam frasi lah, macam kita dah sangka betul-betul, itu frasi lah. Emotion. Ada orang berebut gua tu pula. Kemudian Ashabul Kahfi ada dalam Quran tapi nama dia tak diketahui. Maka datang Israiliyat bagi nama ni, nama tu saya pun tak hafal. Nama-nama dia agak pelik bagi kita. Ataupun disebutkan tentang perincian kisah para nabi yang kita tak pasti sebiji betul ke, tapi taklah pelik. Kisah tu boleh diterima, tapi adakah benar tepat? Maka di sini ada hadis yang beri panduan, iaitu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kata Rasulullah, dengar berita-berita macam ni, jangan kata betul, jangan kata salah. Maksudnya wallahu alam. Seperti bila orang cerita, betul tak ustaz, ada kisah begitu dan begini, kalau dia tak bercanggah, kalau ulama terima letak dalam tafsir, maksudnya wallahu a'lam mungkin. Itu cara kita. Maka 3 pembahagian Israiliyat tadi ulama bahagikan. Yang sesuai dengan Islam diterima, yang bercanggah dengan nyata ditolak, yang tengah-tengah tak pasti wallahu a'lam. Nak ambil sebagai pengajaran boleh, nak ambil sebagai iktibar, sebagai untuk kita berfikir, merenungkan, boleh. Itu maksudnya. Baik, kita sambung lagi sikit, iaitu Ka'ab al-Ahbar juga meriwayatkan dalam riwayat ke-9, iaitu akhbarana Zaid bin Auf qala hadatsana Abu Awanah an Abil Malik bin Umair an Zakwan Abi Saleh. Abi Saleh tadi yang nombor 6 tadi, Abu Saleh, di sini nama dia Zakwan, maksud dia orang yang sama. Dia Abu Saleh, tabi'in, murid Abu Hurairah dan lain-lain. Nama dia Zakwan Abu Saleh, terkenal. An Ka'ab, juga ambil dari Ka'ab, disebutkan benda yang lebih kurang sama. Muhammad Rasulullah Abdiyal Mukhtar, hambaku yang terpilih, tidak kasar, tidak akhlak tidak buruk, tidak menjerit-jerit di pasar, dan tidak membalas keburukan dan keburukan, tapi memberi ampun dan maafkan. Lahir di Mekah, hijrah ke Taibah, maksudnya Madinah. Ya Taibah itu maksud Madinah. Dan juga kerajaannya di Syam, maksudnya kerajaannya akan meluas ke negara-negara lain. Kemudian dalam baris yang kedua ataupun bahagian kedua kata Ka'ab,
Dia macam ada bahagian-bahagian pula. Kita pun tak tahulah kitab tu asal macam mana keadaan dia. Dia kata Muhammad itu Rasulullah, umatnya Hammadun, iaitu memuji Allah. Ini best ayat dia. Yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Mereka memuji Allah dalam waktu senang dan susah. So ini benda yang cukup menarik untuk kita hayati. Hidup kita ada hari kita susah, ada hari kita senang, semuanya alhamdulillah. Itu maksud dia. Sebab tu kadang-kadang ulama bahasa Arab orang tanya kita kaifa haluka, apa khabar? Kita jawab alhamdulillah. Bukan maksud kita sihat, tapi kita syukur alhamdulillah walaupun kita sakit. Ya, kadang kita jawab sama-sama kawan-kawan, kaifa haluka, alhamdulillah ana bi khair. Kadang-kadang kita jawab alhamdulillah ana marid, alhamdulillah saya sakit. So alhamdulillah tetap kita puji Allah SWT sebab macam Al-Fadil Ustaz kamu pernah katalah, kalau kita tengok orang tu susah, kalau kita tengok kita susah, cari orang yang lebih susah. Sampai dia kata kita sakit kan, sakit, ada orang sakit teruk, kita sakit teruk, ada orang mati terus. Bermakna kita sentiasa melihat begitu, kita alhamdulillah nasib baik, alhamdulillah Allah bagi lagi. Yahmadun Allah fi kulli manzilah, mereka sentiasa memuji Allah di setiap keadaan, setiap tempat, dan bertakbir di setiap tempat yang tinggi. Maksud yang tadi kita sebut ru'atus syams, mereka menjaga pergerakan matahari. Maksudnya apa? Lepas tu sebut yusalluna as-salata idza jaa waqtuha, mereka sentiasa solat mengikut kedudukan matahari tadi, menentukan waktu solat. So mereka sentiasa menjaga bila berubah waktu tu, menjaga matahari maksudnya menjaga waktu solat. Walau di mana sahaja mereka berada, mereka solat, mereka memakai pakaian sehingga separuh betis, berwuduk, dan suara mereka di waktu malam di langit seperti suara lebah. Maksudnya mereka membaca Quran dalam solat qiyamul lail atau dalam bacaan biasa, suara mereka kedengaran sampai ke langit, bunyi macam bunyi lebah. Itu maksud dia. Baik, bawah ni pun sama, insya-Allah kita insya-Allah mungkin kita ambil satu lagi sebab ni hari ni ada banyak sikit. So kita akan berhenti insya-Allah pada nombor 10, iaitu sama juga bahawa Ibnu Abbas bertanya ke Ka'ab al-Ahbar. Cuba tengok, Ibnu Abbas sahabat, Ibnu Abbas ni sahabat dan dia alim, tapi disebut sini dia bertanya Ka'ab al-Ahbar, dia bertanya tabi'in yang mana ada ilmu. So ulama kata apa, Ibnu Abbas ni budaya ilmu dia kita boleh ambil. Pertama, ada sahabat yang tua yang belajar dengan dia Quran dan sebagainya. Dia Ibnu Abbas ni dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Maka ketika Nabi wafat umur dia lebih kurang 13 tahun. Lepas Nabi wafat umur dia 13 tahun, ada sahabat yang lebih tua belajar dengan dia. Ini kerana apa? Kerana sebagian ulama, antaranya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaid, guru kita, pernah sebut dalam Quran, dalam talaqi sebagai contoh, tidak ada usia yang dikira. Maka Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaid kata, sebagai muqri, sebagai orang yang alim Quran, sesiapa yang alim Quran dia dianggap besar, walaupun dia budak kecil, walaupun dia muda dan sebagainya. Sebab tu kita menghormati orang yang hafal Quran, walaupun dia muda, walaupun dia budak, dia hafal Quran, dia lebih daripada kita. Bila jadi imam, dia jadi imam. Rasulullah pernah suruh budak jadi imam sebab dia banyak hafal Quran, dia banyak alim. Jadi imam ni kena orang yang pandai baca Quran, kena alim baca Quran. Jadi mungkin dia kurang ilmu dalam bidang lain, tapi Quran masya-Allah dia mantap. Ini orang ni elok didahulukan ketika dia menjadi imam. Maka disebut di sini Ibnu Abbas tanya ke Ka'ab al-Ahbar. Dia pula setelah sahabat yang tua tu belajar dengan dia, dia pula tanya orang yang bawah dia, murid dia. So ni dia panggil budaya ilmu. Kata Imam Al-Bukhari, antara murid Imam Darimi kita, Imam Bukhari kata untuk jadi orang alim ada 3 syarat. Dia mesti belajar daripada orang yang lebih berilmu daripada dia. Yang kedua, belajar dengan orang yang sama dengan dia, kawan-kawan. Yang ketiga, belajar dengan murid orang bawah dia, baru lengkap ilmu. Dalam ilmu tak ada takabur. Ilmu ni kalau takabur tak dapat ilmu. Ibarat kata Imam Nawawi dalam muqaddimah kita Al-Majmu', dia macam air yang mengalir turun. Kalau kita duduk di atas, air tu tak naik atas. Air tu ilmu. Kita nak dapat ilmu macam mana? Kita turun bawah. Sebab air itu mengalir dari atas ke bawah. Dan satu lagi dalam Sahih Bukhari, kata-kata Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki, kata-kata murid Ibnu Abbas, dia kata 2 orang tak boleh dapat tambah ilmu. 2 orang tak boleh tambah ilmu. Satu disebut mustahyin, orang yang malu tak bertempat. Nak mengaji ni malu, dan malu, nak suruh baca Quran malu lah. Nak malu semua malu. Malu yang tak bertempat tak akan tambah ilmu. Maka nak belajar ni kena buang sifat malu tak bertempat tadi. Yang kedua, mustakbir, orang yang sombong. Orang sombong tak boleh belajar.
Dia rasa dia dah alim, maka dia nak belajar pada orang lain, dia rasa macam jatuh standard sikit dan sebagainya, maka itu tak boleh. Maka di sini Ibn Abbas tanya Ka'ab. Ka'ab cerita, apa tu soalan dia? Kaifa tajidu na'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah? Wahai Ka'ab, macam mana kau jumpa, kau baca dalam kitab Taurat cerita tentang sifat Nabi? Maka Ibn Abbas tanya, dia nak tahu. Nak tahu tentang apa? Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna semua tentang Nabi adalah penting. Maka Ka'ab cerita macam tadi. Kami jumpa, kami baca nama dia Muhammad bin Abdullah. Nama penuh. Kemudian sifat tadi dilahirkan di Mekah, berhijrah ke Madinah, kerajaannya melampaui Syam, tidak berakhlak buruk, tidak bercakap buruk, tidak menjerit di pasar, tidak membalas keburukan dan keburukan, dan memaafkan dan mengampunkan. Sama umat yang sentiasa memuji Allah dalam setiap kesenangan dan juga susahan, dan bertakbir kepada Allah di setiap tempat yang tinggi, berwuduk, ya'tazirun, tadi ya'tazirun sama juga, iaitu memakai pakaian sehingga ke separuh betis, itu bagi lelaki, saf dalam solat seperti saf dalam peperangan, bunyi mereka di masjid-masjid mereka. So apa maksud dawijuhum fi masajidihim? Bunyi mereka baca Quran di masjid-masjid mereka. Maksudnya apa? Bukan masjid Nabawi, tapi rumah-rumah mereka yang menjadi tempat semayang, dipanggil masjid. Itu maksud ni. Bunyi mereka baca Quran ketika mereka solat di rumah mereka. Itu maksud dia. Didengari seperti bunyi lebah, dan muazzin mereka suaranya kedengaran di langit. Maknanya ini adalah di antara sifat Nabi dan sifat sahabat Nabi yang telah disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Maka insya-Allah untuk kali ini itu kita berhenti di situ. Akan datang kita akan baca lagi dalam bab yang sama. Kemudian kita akan baca dalam bab permulaan wahyu, dalam bab sifat Nabi, mukjizat Nabi semua. InsyaAllah Imam Ad-Darimi mendahulukan benda-benda ini sebelum membawa bab-bab hukum hakam dan sebagainya. So kita berhenti pada hadis nombor 10. Bagi tuan-tuan dan puan-puan ataupun yang mendengar rakaman ni membaca Musnad Darimi, kita berhenti pada hadis nombor 10 dalam bab yang kedua, hadis nombor 10. InsyaAllah semoga ada keberkatan. Terima kasih kepada yang mengikuti. Kita sama-sama akhiri dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.